Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Fokus berita. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak giat melaksanakan kerja-kerja pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR dalam usaha memberi pengiktirafan ke atas pemilikan tanah NCR milik rakyat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu jabatan tersebut telah menyukat tanah seluas kira-kira 2.66 juta ekar di seluruh negeri setakat 31 Januari 2023 menerusi program pengukuran tanah NCR inisiatif baru dengan 2.01 juta ekar daripada jumlah tersebut telah diwartakan. Menurutnya, kaedah itu dilaksanakan semenjak tahun 2010 bagi mempercepatkan proses penyukatan tanah NCR agar para pemilik mempunyai dokumen yang menunjukkan persempadanan tanah yang jelas sekaligus memastikan tanah masing-masing tidak diceroboh. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk menentukan hak pemilikan rakyat itu supaya ada ketentuan dari segi sempadan kawasan kita. Ini adalah milikan kaum ini, kumpulan-kumpulan ini, dan tidak ada konflik di antara satu kaum. Dan ini juga membolehkan kita merancang untuk membangunkan tanah ini. Semada ianya untuk dibangunkan secara individu atau secara berkelompok atau secara kerjasama dengan syarikat-syarikat yang akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup kita. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penyerahan Warta Seksyen 6, Seksyen 7 dan Surat Hak Milik Tanah bagi Seksyen 18 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri KTN di Bintulu pada pagi Isnin. Timbalan Premier Sarawak itu menambah penyukatan lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN juga giat dijalankan merangkumi semua kaum Bumiputera yang mempunyai hak ke atas tanah NCR. Manakala beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 berkata, program pengukuran kampung tradisional turut dilakukan sebagai usaha berterusan untuk memastikan jaminan hak milik ke atas tanah bagi kampung-kampung yang telah lama wujud sama ada yang telah diwartakan maupun sebelum diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumiputera Seksyen 6 KTN. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Awang Tengah menyeru kepada setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta pemilik tanah NCR agar memberikan kerjasama penuh dengan Kerajaan Sarawak supaya program-program penyukatan dapat terus dilaksanakan dengan lancar. Pada program tersebut, beliau telah menyerahkan 82 surat hak milik tanah kepada 48 penerima di Dewan Undangan Negeri Dun Kakus di bawah Seksyen 18 Pertanian, Fasa 2 Inisiatif Baharu NCR, 65 surat hak milik tanah kepada 65 penerima di Dun Jepak di bawah Seksyen 18 Kediaman, Operasi Kampung Tradisi dan 236 surat hak milik tanah melibatkan 153 penerima di Dun Samalaju di bawah Seksyen 13 Pertanian bekas kawasan penyelesaian. Turut diagihkan adalah Warta Rizab Komunal Bumiputera Rumah Panjang Seksyen 6 KTN kepada 6 penerima melibatkan 1 rumah panjang di Dun Kakus dan 5 rumah panjang di Dun Samalaju. Warta Rizab Komunal Bumiputera Pertanian Seksyen 6 KTN melibatkan 1 penerima di Dun Samalaju dan Warta Rizab Komunal Tanah Perkuburan Seksyen 6 KTN melibatkan 1 penerima di Dun Samalaju, manakala 3 penerima di Dun Kakus pula diberikan Warta Rizab Kerajaan Rumah Panjang Seksyen 7 KTN. Laporan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada petang Isnin dalam rangka lawatan kerja rasminya ke Sarawak sehingga 7 Mac ini. Ketibaan beliau dengan pesawat khas pada jam 5.30 petang disambut oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas. Turut hadir menyambut ketibaan beliau ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang juga Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Insinyur Aidil Lariwo dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Ibni. Lawatan kerja rasmi Timbalan Perdana Menteri itu adalah untuk menghadiri mesyuarat penyelarasan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Kerajaan Sarawak yang akan berlangsung di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa.
Sejurus selepas mesyuarat tersebut, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid dijadualkan melawat balu kepada mendiang Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing sebelum berlepas pulang dari Kuching ke Kota Kinabalu pada 11 petang dengan menaiki pesawat khas. Sementara itu, Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Soraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah mengadakan lawatan selama 4 hari di Kuching bermula pada Isnin. Keberangkatan tiba Raja Puan Muda Perak sekitar jam 5.05 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuching telah disambut oleh timbalan yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Cawangan Sarawak, Annie Sim, dan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Cawangan Sarawak, Ruth Sibat. Raja Puan Muda Perak dijangka berkenan untuk memulakan lawatan kerja di Muzium Budaya Borneo pada Selasa sebelum hadir merasmikan majlis pembukaan Perhimpunan Persatuan Kebangsaan di Hotel Waterfront Kuching pada sebelah malamnya. Balik ke perkembangan di Bauk dengan projek pembinaan Jalan Kampung Apar Bypass dengan Jabatan Baili di Sungai Adis bakal mentransformasikan kawasan itu sebagai hub pelancongan. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Insinyur Aidil Lariwo, projek pembinaan jalan sepanjang 8.177 km dan cadangan Jabatan Baili baru yang menghubungkan 3 kampung iaitu Kampung Apar, Kampung Segong dan Kampung Barieng dijangka siap Ogos tahun hadapan. Projek ini dapat disiapkan mungkin seawal Ogos tahun hadapan. Jadi itu lebih kurang sedikit sebanyak mengenai projek ini yang melibatkan panjang jalan sepanjang 8.177 km lah yang akan meliputi beberapa buah kampung di kawasan tiga kampung utama di kawasan ini. Jadi bila siapnya projek ini nanti sudah tentu ia dapat membuka satu lagi kawasan hub pelancongan di kawasan ini. Karena kawasan ini seperti yang kita tahu adalah dia lebih kepada rolling ke mountainous daripada undulating ke kawasan gunung-gunung. Yang melibatkan pemandangan ataupun view yang sangat cantik lagi di kawasan ini bilanya siap nanti. Dan sudah tentu juga banyak kawasan-kawasan baru di sebelah kiri kanan jalan ini nanti akan dapat dibangunkan, terutama sekali untuk pertanian di kawasan oleh penduduk kampung di kawasan ini. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke tapak projek tersebut yang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Ginep pada Isnin. Ujarnya lagi, setelah siap nanti projek ini akan menyediakan jalan alternatif dan memudahkan laluan trafik dua hala kepada penduduk yang tinggal di kawasan pendalaman terutamanya di Kampung Apar, Kampung Senggong dan Kampung Bariang ke jalan utama sedia ada iaitu Jalan Tondong Apar Senggong. Dimiri pula Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Jefferson Jamit Unyat telah mengadakan lawatan kerja ke Mahkamah Bumiputera Miri pada Isnin. Tujuan lawatan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat secara langsung mengenai situasi sebenar serta perkembangan terkini berkaitan kemajuan dan perancangan di mahkamah tersebut. Beliau turut berkesempatan menghadiri sesi dialog bersama para pegawai di situ bagi memperincikan permasalahan setiap cabaran yang kerap timbul. Antara perkara yang ditelitikan termasuk permohonan status Bumiputera Resident Native Court, Allowance Magistrate, keperluan latihan kompetensi untuk pegawai Setap Barisan KMKK, status terkini Mahkamah Bumiputera Sarawak yang berfungsi sebagai unit kehakiman yang teguh, bebas dan berpentadbiran sendiri, sistem pentadbiran Mahkamah Bumiputera Miri, kelengkapan dan peralatan pejabat serta persoalan penjawatan untuk kerani mahkamah daerah dan residen. Dalam pada itu, Jefferson akan meneruskan lawatan kerjanya dengan melawat ke Marudi pada Selasa. Manakala penganjuran program Lumba Salui Bidel oleh USAPET Unit Sabekas Dun Telian menjadi platform yang dapat memberi manfaat kepada golongan belia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine berkata, penganjuran program seumpamanya harus sentiasa berterusan untuk mengelakkan masyarakat, terutamanya golongan belia, terjebak dalam gejala penyalahgunaan dadah serta judi secara dalam talian. Jelasnya peruntukan yang disalurkan menerusi USAPET Unit Sabekas harap dapat digunakan untuk menganjurkan aktiviti yang bermanfaat untuk golongan belia dan masyarakat di kawasan talian mencakupi aspek pendidikan, sukan maupun kemasyarakatan.
Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa merasmikan program itu di Mukah pada Ahad. Menyentuh perkara lain, Royston berkata projek benteng hakisan pantai Kampung Kuala Petanak telah dicadangkan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADDA) untuk dilaksanakan. Dalam program sama, beliau telah mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada USAPED untuk melaksanakan aktiviti tahunan. Selain itu, Royston juga turut menyertai acara Lumba Salui Bidir jemputan bersama pasukannya sebagai kemuncak sebelum penutupan majlis tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Jangan lupa saksikan Buletin UKAS edisi Mandarin pada jam 6 petang ini. #menyebar fakta. Salam UKAS.